suasana di padang mahsyar nanti adalah suasana yang sangat menakutkan sekali, sangat-sangat menakutkan. Bila kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di alam barzah. Daripada alam barzah nak pergi ke mahsyar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan akan ada 3 golongan. Daripada barzah nak ke mahsyar, ada 3 jenis golongan cara berjalan pergi. Yang pertama, golongan tu dipanggil sebagai sinfun musyahin. Yang keduanya sinfun rukbana, dan yang ketiganya adalah sinfun ala wujuhihim. Yang pertama, manusia daripada alam barzakh menuju ke mahsyar dalam keadaan dia berjalan kaki. Dia jalan kaki macam biasalah, macam kita berjalan kan, jalan beramai-ramai pergi. Golongan yang kedua, daripada barzakh menuju ke mahsyar dalam keadaan berkenderaan. Ini juga ulama sebut orang yang ketika di dunia dulu, dalam soal pergi ke majlis ilmu, ke tempat solat, ke tempat ibadat, dia bersegera. Oleh kerana itu, berbandingnya orang jalan kaki, Allah bagi dia kenderaan, cepat-cepat pergi mahsyar. Ini orang ada untung. Macam tuan-tuan semualah rajin meringankan kaki datang ke majlis ilmu maupun musalla, masjid, surau ni semua, nanti tuan-tuan ada kenderaan. Jangan ditanyalah jenis apa, jentu ke apa, saya tak tahulah, Azia semua saya tak tahu. Kenderaan lah Allah akan bagi nanti. Tapi satu yang sangat menyedihkan, janganlah jadi golongan yang ketiga. Ada manusia, Nabi cerita, daripada barzakh menuju ke mahsyar, barzakh menuju ke mahsyar, dia berjalan, tapi dia menggunakan ala wujuhihim. Kalau yang pertama tadi berjalan pakai kaki, yang kedua berjalan berkenderaan, yang ketiganya berjalan pakai muka. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, adanya manusia ni jalan pakai kaki, jalan pakai muka. Kata Nabi, kalaulah Allah boleh menjadikan kaki itu sebagai alat berjalan, begitulah Allah boleh jadikan muka sebagai alat berjalan ke mahsyar nanti di akhirat. Tak boleh kita bayang jalan pakai muka, kita pun tak tahu macam mana. Tapi itu satu penghinaan Allah nak tunjuk. Barangkali ada benda lah, something wrong yang dia buat di dunia dulu. Tuan-tuan, ni cerita belum neraka tau, baru on the way nak ke sana, nak dihitung, nak disiasat oleh Allah Ta'ala di mahkamah akhirat. Tu pun dah menakutkan kita. Sebab itu pernah diceritakan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menceritakan nanti di padang mahsyar pula, ni cerita mahsyar pula. Lepas tu kita doa apa? Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman, wahsyurna, himpunkan kami nanti juga dengan keimanan. Sebab apa tuan-tuan, di padang mahsyar nanti suasananya sangat menakutkan. Apabila tuan-tuan, padang mahsyar ni satu keadaan tempat yang takkan pernah kita tergambar suasananya. Lautan bilion manusia yang ada pada waktu itu, semuanya tak ada pakaian masing-masing. Sampaikan pada waktu itu Nabi cerita, ada manusia tak larat tunggu, lama tunggu di padang mahsyar. Bukan tunggu saja, satu pakaian tak ada, semuanya mendongak ke langit 40 tahun. Apa sebab mendongak ke langit 40 tahun? Sebab menanti-nanti keputusan Allah. Dia kalau tunggu keputusan ni suspend. Budak-budak dia ada exam, suspend. Kalau dia rajin, dia dah boleh bajet dapat berapa. Kalau jenis tak baca buku ni, suspend juga dia kan. Dia main, tak tahulah, main dadu kan, main tembak kan. Jadi dia pun tu risau juga. Atau kita yang apa ni, cek darah pun suspend juga kan. Nak tahu kita ni jadi kelang gula ke apa, kita pun tak tahu kan. Dapat keputusan doktor ni kan, nak cek darah, suspend kan. Ni akhirat dia tengok 40 tahun mendongak ke langit, menanti-nanti keputusan daripada Allah. Malah dalam Quran sendiri Allah menceritakan dalam ayat surah Taha ayat 108, Allah ceritakan mahsyar sunyi sepi, tak ada siapa berani bersuara waktu tu, sebab semuanya dalam keadaan takut. Dan dalam pada waktu itu jugalah Nabi menceritakan ada manusia disebabkan, tuan-tuan, tunggu di mahsyar ni lama tak lama, dia 70 hingga ke 100 tahun tunggu tunggu saja.
Sampaikan ada manusia, dia tak larat tunggu lah. Dia cakap apa? Ya Rabbi irhamna walau finnar. Tapi tuan-tuan jangan baca doa ni pula. Bunyi macam sedap. Ya Rabbi semua tu kan bunyi macam sedap. Ya Rabbi irhamna walau finnar. Apa maksudnya? Kalau yang rakan-rakan asatizah yang faham bahasa Arab, dia dah faham dah ni apa maksudnya. Maksudnya apa? Wahai Tuhanku, apa ni? Kasihanilah aku, masukkanlah aku dalam neraka. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya, wahai Tuhan, kalau aku ni dah confirm neraka, hantar sekarang lah. Lama sangat tunggu ni. Tuan-tuan faham tak? Penantian itu satu ayat cinta. Lama sangat tunang ni. Lama sangat duk tunggu ni. Dia bila lama sangat tuan-tuan, sampai ada orang macam ni lah, keluar perkataan tu. Ringkas katanya macam tu lah. Dia kata, wahai Tuhan, kalau aku ni dah memang senarai neraka, hantar sekarang lah, tak larat tunggu lah. Lama sangat. Sampai macam tu lah tuan-tuan. Dia suruh hantar. Dia tak tahu neraka tu macam mana. Tu dia orang ni cakap macam tu. Malah tuan-tuan lagi sedap, ada juga di kalangan Nabi-Nabi akan cakap, Rabbi la as'aluka ila nafsi. Wahai Tuhan, settlekan aku dululah, aku punya umat belakang cerita. Settlekan aku dulu. Nabi maknanya sana tuan-tuan. Kalau Nabi yang kita pun nak harapkan syafaat mereka ni pun dalam keadaan macam tu. Ini bukan Nabi kita lah, Muhammad SAW. Nabi yang lain pun kata, settlekan aku dululah ya Allah, aku punya umat belakang cerita. Sampai macam tu. Maknanya suasana di mahsyar ni memang terlalu menakutkan. Sampaikan dalam keadaan itulah Nabi Muhammad SAW, tak kala semua manusia pada waktu itu dah lama sangat tunggu, masing-masing menuju ke arah Nabi Adam alaihissalam. Semua pergi jumpa Nabi Adam alaihissalam, minta tolong, merayu Nabi Adam, tolonglah, minta pada Allah, mulakan perbicaraan. Lama tunggu ni tuan-tuan, nak tunggu bicara pun lama. Kita tunggu di pejabat pos pun rasa lama lah. Tu pun ada TV, sampai kali tu tengok tu sampai dah kaunter ni, tuan-tuan lama. Jumpa Nabi Adam, wahai Nabi Allah, tolonglah, minta Allah Ta'ala mulakan perbicaraan tu sekarang. Nabi Adam kata, nafsi sendiri-sendiri lah sekarang, tu minta maaf lah. Sebab dia kata, laqad ghadiba Rabbi, Tuhan murka dengan aku pernah buat silap dulu, jadi minta maaf. Nafsi dia kata, masing-masing aku tak boleh tolong. Macam mana ni Nabi Adam tak boleh tolong? So pergi Nabi Musa. Nabi Musa pun sama lah. Nabi Musa pun tak boleh. Nabi Musa kata apa? Izhabu ila ghairi, jumpa Nabi lain. Aku pernah terbunuh orang. Nabi Musa tuan-tuan pernah dengar kisah dengan Nabi Musa ni, dia pernah nak meleraikan pergaduhan. Jadi masa dia nak mendamaikan orang gaduh tu, dia tertampar orang tu mati. Faham tak? Dia bukan niat tau. Kuat tak kuat Nabi Musa ni, dia tertampar orang mati. Tu bayang kalau niat, hancur kepala tu. Dia tertampar mati orang tu. Kerana tu dia kata, aku tak boleh nak tu, nafsi masing-masing. Jumpa Nabi Nuh, wahai Nabi Allah Nuh, tolong. Ni semua macam mana nak buat ni? Nabi Nuh kata tak boleh, pasal aku dulu pernah minta pada Allah. Dia kata apa? Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Dia kata sebab dulu dia pernah minta, wahai Allah, kan Nabi Nuh kan bahteranya kan, selamatkan yang beriman, yang kafir semua hancurkan. Jadi aku tak sepatut cakap macam tu. Jadi tak boleh, aku tak boleh syafaat lah, tak boleh. Akhirnya kita pergi ke siapa? Last sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kat Nabi kata, ana laha. Maksudnya akulah yang berhak untuk bantu kamu semua. Tuan-tuan, pada waktu itu suasana menjadi sangat hibah. Pada waktu itulah kita nampak bahawa agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan, beruntung kita jadi umat Nabi. Sebab kerana Nabi, banyak manfaat kelebihan kita dapat di akhirat.